Selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Semua sihat tak? Sihat cikgu. Sihat. Kenapa tidur tu? Entah cikgu dia main game semalam kot. Main game. Mana boleh main game lama-lama, tak bagus. Kita kena tidur awal dan bangun awal untuk kecergasan otak. Okey. Tahu Rahman cikgu. Okey. Semua dah makan ke belum? Belum cikgu. Kenapa belum makan? Belum rehat cikgu. Pagi tadi tak makan ke? Tak sarapan? Tak sempat buat cikgu. Saya bangun lewat hari ni. Mesti main game semua nak main juga kan? Tak ada cikgu. Okey, kita pagi kena sarapan sekurang-kurangnya 1 gelas Milo atau sekeping roti untuk kecergasan kita. Boleh tak? Lain kali kena makan sarapan before mari. Okey cikgu. Okey. Semua tengok tangan cikgu ada apa? Duit. Duit. Nama lain bagi duit? Tunai cikgu. Tunai. Okey, wang tunai. Okey. Cuba teka, wang tunai ni cikgu nak buat apa? Nak bagi kita orang kot. Okey. Bukan. Sebab hari ni tajuk yang kita akan pelajari adalah berkait dengan wang tunai. Okey. Cikgu nak tanya, apa fungsi wang tunai? Untuk membeli barang cikgu. Betul, untuk beli barang. Okey. Sekejap lagi pun rehat mesti guna duit kan? Betul cikgu. Beli nasi kan? Beli minuman. Okey. Wang tunai boleh terdiri daripada wang tunai sama tunai di tangan dengan cikgu. Dia boleh terdiri daripada wang tunai di bank yang kita simpan banyak-banyak tu untuk simpanan tu. Yang kedua, penerimaan cek, kiriman wang, wang pos dan draft bank. Ingat lagi tak benda ni kita belajar masa form 4? Ingat sikit-sikit je je. Okey, seperti yang dijanjikan before cuti, cikgu ada bagi tugasan kan? Ada. Apa dia tugasan cikgu bagi? Suruh baca muka surat 71. Muka surat 71. Muka surat 71 tu berkait dengan tajuk kita hari ni kan? Ya. Okey, iaitu modul 3. Belanja. Modul 3? Belanja wang tunai. Bukan. Modul 3, perakaunan untuk kawalan dalaman. Okey, dalam betul, belanja wang tunai tu ada di dalam subtopik kita. Tapi kita akan belajar subtopik pertama dulu iaitu kawalan tunai. Okey. Tu kita akan belajar modul 3. Modul 3, perakaunan untuk kawalan dalaman. Dalam modul 3, kita akan belajar 3 subtopik iaitu kawalan tunai, penyesuaian bank dan belajar tunai yang cakap tadi. Okey, mula-mula kita akan bagi step to step apa yang kita akan belajar hari ini. Okey. Yang pertama kita akan belajar apakah kawalan tunai. Okey. Yang kedua kita akan belajar tujuan kawalan tunai. Yang ketiga kita belajar aspek kawalan pengendalian tunai. Dan terakhir kita akan belajar kaedah kawalan tunai. Okey. Cikgu dah bagi tugasan untuk baca. Boleh tak bagi cikgu sedikit hint? Apakah itu kawalan tunai? Kawalan perniagaan cikgu, mengawal tunai di dalam perniagaan cikgu. Betul, lebih kurang lah. Okey. Kawalan tunai ialah kawalan dalaman berkait dengan pengurusan dan pengendalian
wang tunai. Okey. Wang tunai ni penting kerana dia ialah aset paling cair. Aset paling cair itu banyak melibatkan pengaliran tunai. Okey. Selain itu, tunai juga senang dicuri, salah guna, diseleweng dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada tujuan. Okey. Ada berapa tujuan? 3. 3, betul. 3 tujuan. Okey. Tujuan pertama ialah mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai. Okey. Seperti yang dikatakan tadi, wang tunai ni senang dicuri, senang diseleweng, senang disalahguna. Okey. Yang kedua, kita akan pergi kepada yang kedua tujuan dia ialah memastikan perniagaan mempunyai tunai yang mencukupi, iaitu untuk Membeli barang dan menjual semula cikgu. betul, untuk beli bahan mentah dan dijual semula pada kita kan, kita sebagai pengguna. Okey. Yang ketiga ialah memastikan penggunaan tunai yang optimum untuk tujuan proaktif. Okey, sebagai contoh. Okey. Cikgu bagi salah satu contoh untuk mengoptimumkan penggunaan tunai. Okey, contoh ialah kita melaburkan sejumlah wang ke dalam simpanan tetap, dan pelaburan dalam simpanan tetap akan menerima dividen. Contoh, kita melabur 1,000 dalam bank dan bank tu menetapkan dividen sebanyak 1% untuk 1 bulan. Okey, 1% 1 bulan, kita akan dapat RM10 sebulan cikgu. RM10 sebulan. Kalau setahun, RM120 cikgu. Jadi kita punya pelaburan akan meningkat kan? Ya. Jadi kita akan dapat untung dari situ. Okey. Seterusnya kita akan masuk pada aspek kawalan dalam pengendalian tunai. Ada berapa aspek? 5 cikgu. Ada 5. Okey, pertama ialah penetapan tugas. Penetapan tugas tu apa? Untuk menetapkan siapa membuat suatu benda cikgu. Satu tugas. Betul. Contoh, juruwang tugas dia apa? Menguruskan wang cikgu. Betul. Okey. Yang kedua ialah pengasingan tugas. Pengasingan tugas itu asingkan tugas bagi pekerja-pekerja. Okey, yang ketiga ialah pendokumentasian. Pendokumentasian. Apa dia pendokumentasian? Rekod dokumen di dalam suatu file cikgu. Betul. Merekodkan dia punya jual beli kan? Okey. Yang keempat ialah kawalan fizikal. Kawalan fizikal. Yang kelima ialah pusingan tugas. Pusingan tugas ni kita kena ada turn dia. Selalu bertukar. Okey. Kita akan tengok satu persatu aspek kawalan dalam pengendalian tunai. Dalam pengendalian tunai, aspek kawalan pengendalian tunai, kita akan tengok ada 2 pandangan. Satu ialah pandangan penerimaan tunai, yang kedua ialah pandangan pembayaran tunai. Okey, kita tengok satu. Nombor 1 ialah penetapan tugas. Okey, dalam penerimaan tunai, hanya juruwang sahaja yang menerima tunai. Okey, bagi pembayaran tunai pula, hanya individu yang sah layak mendatangani cek sahaja yang layak memegang tunai. Siapa yang individu yang sah layak ni? Pemilik perniagaan cikgu. Betul, pemilik perniagaan. Okey. Yang kedua ialah pengasingan tugas. Pengasingan tugas bagi pada penerimaan tunai pula, individu berbeza menerima, merekod dan memegang tunai. Cikgu bagi contoh. Contoh Ali. Ali dia tugas dia menerima. Lepas tu
orang lain pula, iaitu contoh Ahmad. Ahmad ialah tugas dia merekod. Lepas tu tugas Chong ialah memegang tunai. Okey. Bagi pandangan pembayaran tunai pula, individu yang berlainan meluluskan dan membuat pembayaran. Contoh Miss K. Miss K dia tunggu meluluskan je. Lepas tu yang membuat pembayaran ialah Encik Rahmat. Encik Rahmat kena buat pembayaran. Okey, yang ketiga ialah pendokumentasian. Okey, pendokumentasian bagi pandangan penerimaan tunai. Perlu ada bukti dokumen penerimaan wang. Lepas tu bagi pembayaran tunai, perlu ada bukti dokumen pembayaran wang. Contoh bukti pembayaran wang? Bil tunai, cikgu. Bil tunai. Yang keempat ialah kawalan fizikal. Kawalan fizikal ialah simpan tunai di dalam peti besi atau di bank. Kita nak kawal kawalan fizikal ialah kawalan secara luar. Contoh dalam satu company mesti dia ada peti besi untuk simpan wang tunai. Lepas tu kalau peniaga kecil ni mesti akan simpan dalam bank kan, sebab bank pasti selamat. Okey, yang dua pandangan pembayaran tunai pula. Cek kosong perlu disimpan di tempat yang selamat. Yang kelima ialah pusingan tugas. Okey, bagi pandangan penerimaan tunai, pusingan tugas itu menukar ganti kaki tangan yang menerima tunai, merekod tunai dan memegang tunai. Yang seperti tadi Ali, Ahmad dengan Chong. Tadi Ali tunggu menerima tunai, kita tukar pula Chong tunggu terima tunai. Lepas tu tugas Chong untuk memegang tunai, kita tukar pada Ahmad untuk memegang tunai. Macam tu. Lepas tu bagi sudut pembayaran tunai, menukar ganti kaki tangan yang membuat bayaran dan merekod bayaran. Contoh tugas Miss K ditukar dengan Encik Rahmat. Okey. Seterusnya ialah kita akan masuk pada kaedah kawalan tunai. Ada dua kaedah kawalan tunai, iaitu satu pennyata penyesuai bank, yang kedua itu belanjawan tunai. Tapi kita tak akan masuk dalam cikgu tak akan terang dalam tajuk ni sebab dia akan masuk subtopik kedua dengan ketiga. So hari ni cikgu akan bagi tugasan. Chong mai ambil tugasan? Okey. Cikgu bagi contoh soalan esei. Cikgu nak semua buat. Nanti kelas seterusnya cikgu akan bagi jawapan. Lepas tu seperti biasa, sebab tajuk ni tidak melibatkan pengiraan, cikgu akan bagi kuis dan cikgu akan siapkan kuis dan akan hantar melalui grup WhatsApp kita. Dan jika ada pertanyaan, korang boleh tanya cikgu melalui grup WhatsApp tu, okey? Okey, cikgu. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Berkait tugasan atau berkait pelajaran hari ni? Ada. Tak ada. Okey. Semua mesti nak pergi rehat kan? Ya, cikgu. Okey, sekian sahaja kelas kita. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.